outstation. Tak ada rezeki lah tu. Oh. Tak ada. Jalan lah. Sambil-sambil kita menunggu kemunculan slide dekat skrin ni, mari kita sama-sama berzikir. InsyaAllah mudah-mudahan dengan berkat zikir keluar belakang ayat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allah 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 ya Allah. Allah 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 ya Allah. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 ya Allah. Tak apa dah. Kita mula ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Amin. Alhamdulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Sadaqallahul Azim. Yang dihormati, yang dikasihi seluruh jawatan kuasa Masjid Bandar Universiti, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, dan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pemelihara sekalian alam, Tuhan yang menguasai 7 petala langit dan bumi, yang menggunakan nikmat iman dan Islam kepada kita, yang menguasai hari pembalasan, yang mengurniakan kita rezeki, yang mengurniakan kita umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi kita kesihatan, sihat tubuh badan kita, dapat kita ke masjid, dapat kita menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kita. Jadi bertemu sekali lagi kita dalam siri kuliah Maghrib Masjid Bandar Universiti, kuliah Maghrib MBU. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kan? Semoga tuan-tuan semua sihat, walafiat, terus diberi kekuatan untuk apa? Untuk istiqamah dalam kita mengimarahkan masjid Allah Subhanahu wa taala, rumah Allah. Jadi kepada follower FB MBU, kuliah MBU, kepada adik-beradik, kawan-kawan, sahabat handai yang mengikuti kuliah pada malam ini, apa khabar komen, sihat ke? Dan terima kasih kerana terus istiqamah dalam memberi sokongan kepada kuliah Maghrib MBU. Semoga kita semua beroleh kebaikan. Jangan lupa subscribe dan share. Dan sebelum itu, nampak tak dekat dekat bawah tu ada nombor akaun yang warna kuning tu. Selalu kalau nampak dekat FB ataupun dekat YouTube, dia ada keluar nombor akaun. Nombor akaun apa? Nombor akaun Masjid Bandar Universiti. Janganlah tengok saja. Sila-silalah tambahkan saham akhirat, masukkan dalam akaun tersebut. InsyaAllah, mudah-mudahan infak tuan-tuan dan puan-puan akan diterima oleh Allah SWT sebagai amal soleh. Jadi pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah 10 Muharram. 10 Muharram. Jadi Ashura. Orang ngaco bubuh Ashura. Dan pada hari ini jugalah sangat-sangat bagi kita dituntut untuk apa? Untuk berpuasa. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik puasa selepas Ramadan adalah puasa dalam bulan Muharram. Jadi kelebihannya apa? Insya-Allah dosa kita yang setahun yang lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil lah, dosa besar tu kenalah bertaubat dengan taubat nasuha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini kita puasa, jangan lupa puasa esok untuk membezakan puasa kita dengan puasa orang Yahudi. Jadi puasa esok, puasa hari Khamis sebelah hari bulan. Puasa hari Khamis, masya-Allah. Puasa hari Ahad besok, sebelah hari bulan. Kemudian lusa hari Senayan, puasa Isnin. Kemudian hari Selasa tu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, adalah 13 hari bulan Muharram, 14 hari bulan dan 15 hari bulan. Hari apa tu? Yaumul Bid, hari-hari putih yang Rasulullah SAW tak pernah tinggal puasa itu. Isnin, Khamis dan setiap bulan 3 hari-hari putih. Jadi bersambung sampai hari Khamis, masya-Allah. Mohon kita tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, untuk kita berpuasa. Tak lalu buat semua, jangan tinggal semua. Baik, kita teruskan pada hari ini tentang, saya sebenarnya ada prepare, memang dah ada lah slide-nya, cuma tacap-tacap je slide tentang Ma'al Hijrah, dengan logo Ma'al Hijrahnya, dengan temanya Ummah Rabbani, negara harmoninya,
Kan? Jadi dengan ayat-ayat Al-Quran yang mengiringi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuji, menghargai, kan? Contohnya surah An-Nisa ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muraghaman katsiran was'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a al-ajr faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah, yakni untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia mati dalam perjalanan, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah An-Nisa ayat 100. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya berhajat untuk membawa ataupun menceritakan hijrah ni mengikut dia punya kronologi, jalan-jalan dia dengan gambar-gambarnya sekali, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi bukan tak ada rezeki nampaknya hari ni kan. Saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan gambar tempat Rasulullah SAW dilahirkan, iaitu tapak rumah Abdul Muttalib. Tapak rumah Abdul Muttalib yang sekarang ni telah dibuat, dibina maktabah. Di mana maktabah ni tuan-tuan dan puan-puan? Dari Bukit Marwah tu lebih kurang dalam 200 meter dari Bukit Marwah tu. Keluar je Bukit Marwah tu, kita nongkok bukit sikit, belakang tandas tu kita nampaklah maktabah. Di situlah maktabah. Itu dulunya adalah tapak rumah Abdul Muttalib, tempat Rasulullah dilahirkan. Kemudian saya tunjukkan lokasi anggaran rumah Rasulullah SAW bersama dengan Siti Khadijah, iaitu di hadapan tandas. Kan? Di hadapan tandas tu dia ada nongkok sikit, dia ada bukit bonggoi sikit. Kalau tuan-tuan dan perempuan pergi keluar ikut Bukit Marwah tu pergi ke tandas, dia ada depan tandas tu ada bonggoi sikit. Jadi saya dimaklumkan oleh ejen kami di sana yang dah tinggal di Mekah lebih kurang dalam 35 tahun dah dia tinggal di Mekah. Dia kata dekat situ adalah rumah Rasulullah dan Siti Khadijah. Nak buat macam mana? Buat sini. Ni. Itu. Ada. Tak mau. Jadi apabila kita dia cakap kan, apabila kita duduk dekat atas bonggoi itu dan kita berzikir. Jadi bila kita berzikir, lagi lama kita berzikir, makin lama kita berzikir, kita akan menghidu bau wangi di situ. Jadi dah rasa. Nak ke mana? Keluar. Okey, keluar ke ni. Insya. Okey. Jadi bila dicuba, alhamdulillah, memang sudah ada. Sudah ada. Okey, slideshow lah. Slideshow kan, insya-Allah. Wow. Confirm. Kita patah balik dia. Patah balik. Okey. Ini dia adalah maktabah. Tapak rumah ni dulu tapak rumah Abdul Muttalib. Cucu pula dah. Nenek ataupun tok, datuk. Kemudian ini adalah lokasi antara rumah Rasulullah dan rumah Siti Khadijah. Yang ni suatu rumah tu nak diruntuhkan untuk buat binaan. Ini adalah salah satu bilik tempat Rasulullah SAW. Dia bilik dia lah. Okay. Kemudian sebelum saya terus kepada peristiwa hijrah pada malam ini, insya-Allah sempat kita ni kita tengok dulu rentetan peristiwa sebelum hijrah. Sama-sama kita tengok ya. Yang pertama, Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Kemudian dia
berdakwah secara bersembunyi selama 3 tahun. Katakan mengikut sirah ada 40 orang yang dapat yang berjaya di dakwah dan memeluk Islam selama 3 tahun itu. Kemudian Allah memerintahkan kepadanya untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka dia pun memanggillah kaum keluarganya di atas bukit Safa. Dan Abu Lahab pada masa itu dia kata tak apa, biar aku panggil anak beranak ni katanya. Bila dipanggil, mengatakan bila Rasulullah mula je berdakwah, maka dia pun menentang dan penentangan ini terus berterusan. Kemudian pada tahun ke-5 kenabian, hijrah pertama ke Habasyah, iaitu ke Ethiopia dan Eritrea sekarang. Ya, kerana apa? Kerana penentangan, penyiksaan ke atas Muslim oleh kafir Quraisy ni sangatlah hebat masa itu. Jadi penghijrahan pertama ke Habasyah. Kemudian pada tahun ke-7 kenabian, berlakunya pemulawan dan boikot terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, Rasulullah dan keluarganya. Yang selamat Abu Lahab je, sebab dia bersama dengan geng-geng kafir Quraisy. Yang lain semua muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian. Sebab tu saya bawa jemaah ke Madinah. Di sana ada satu pameran, ditunjukkan bagaimana keadaan boikot itu. Keadaan boikot tu macam curfew tu, dengan jaring besi tu. Apa nama tu? Jaring besi itu keliling. Siap ada orang kafir Quraisy duduk, tak boleh keluar, ke mana pun tak boleh. Mereka yang dikepung itu tidak boleh bertegur siapa, tak boleh berjual beli, nak jual tak boleh, nak beli tak boleh, tak boleh bermuamalat, tak boleh kahwin, tak boleh diziarah dan sebagainya. Sangat-sangat zalim waktu itu, dan keadaan sangat sedih bagi mereka yang di pulau tu, kan. Jadi seterusnya apa berlaku? Abu Talib dan Siti Khadijah meninggal. Dikatakan dalam sirah, Siti Khadijah ni dia sakit, tak dapat nak beli ubat semasa pemulawan itu. Jadi dia meninggal, itu ajalnya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam keadaan itu, bila Abu Talib dan Siti Khadijah telah meninggal, dua orang yang sangat-sangat membantu dan menjaga Rasulullah SAW dah tak ada. Jadi dia tak ada siapa yang nak cover dia dah. Tak ada siapa nak cover. Orang kafir musyrikin semua nak attack, nak bunuh Rasulullah. Jadi Rasulullah pergi cuba berdakwah ke Taif pula selama 10 hari. Tuan-tuan semua tahu kan, bila sampai ke Taif, Rasulullah pergi ke berjumpa dengan orang-orang kenamaan di sana, semuanya dihina dan dicerca. Dan bila balik nak keluar tu, dia dibaling batu oleh pemuda-pemuda Taif, sehingga berdarah kakinya, penuh darah dalam kasutnya. Jadi saya semasa membawa jemaah ke Taif, sempat singgah di sebuah masjid, namanya masjid tempat Rasulullah bertenggik di situ. Rasulullah berehat. Jadi orang yang menjaga tempat itu menceritakan di situlah Rasulullah berehat, bertenggiknya. Jadi itu berdakwah ke Taif. Kemudian seterusnya, disebabkan tahun itu dipanggil tahun kesedihan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan Rasulullah SAW. Apa dia? Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Allah memperjalankan Rasulullah SAW daripada Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian dimi'rajkan ke langit. Dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ia berlaku pada tahun ke-10 kenabian. Di sana, tuan-tuan dan puan-puan, semasa beliau diisra'kan, iaitu daripada Makkah ke Baitul Maqdis. Sebelum itu Rasulullah SAW dengan Jibril, Mikail, dengan Buraq ni singgah beberapa tempat. Ada 4 tempat dia singgah. Salah satu daripada tempat itu adalah Yathrib. Kenapa tinggal di Yathrib? Jibril memberitahu bahawa Rasulullah SAW pada satu masa nanti akan berhijrah ke Yathrib. Dia dah tahu dah, itu adalah perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amatlah sesat apabila dikatakan Rasulullah tu pelarian, lari daripada Mekah ke Madinah. Semuanya itu adalah perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sana juga telah adanya golongan Yahudi, 3 puak Yahudi di Madinah tu, yang telah tahu bahawa Nabi akhir zaman akan berhijrah ke Madinah. Nampak? Dalam kitab Taurat dah cerita dah. Jadi
Yang ketujuh, apa berlaku? Apa berlaku? Iaitu Baitul Aqabah 1 dan Baitul Aqabah 2. Tahun bila? Tahun ke-12 dan tahun ke-13 kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lepas itu berhijrah secara sembunyi-sembunyi dalam kumpulan, iaitu Abu Salamah, Suhaib Ar-Rumi, dan semua itu berhijrah dalam kumpulan-kumpulan kecil. Saidina Omar je terang-terangan berhijrah, kan? Kemudian tahun ke-14 Hijriah, Rasulullah SAW mendapat perintah untuk berhijrah. Kemudian bila berhijrah sampai ke Madinah, ia membina masjid apa? Sampai dekat Quba, membina Masjid Quba. Kemudian membina Masjid Jumaah dan Masjid Nabawi. Kemudian mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar dan Aus dan Khazraj, dan mendirikan negara Islam Madinah. Ini antara rentetan peristiwa sebelum hijrah dan hijrah itu sendiri. Baik. Perintah berhijrah yang tuan-tuan dan puan telah pun mengetahui ayatnya, selalu kita baca surah Al-Anfal ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca sama-sama. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir musyrik Mekah menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka, kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Mereka bermesyuarat di Darun Nadwah. Darun Nadwah ni tuan-tuan dan puan dikatakan di sekitar pintu utama Masjidil Haram. Di situlah Darun Nadwah, iaitu parlimen orang-orang kafir musyrikin pada suatu masa dahulu, zaman Rasulullah SAW. Jadi mereka berbincang dalam ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan. Ini adalah ayat Quran yang memberi hint supaya Rasulullah berhijrah. Maka Rasulullah pun memulakan perjalanan hijrahnya. Secara ringkasnya perjalanannya sebegini, tuan-tuan. Dan hari Jumaat 1 meninggalkan rumah ke Mekah dan tinggal di Gua Thur di selatan Mekah. Kemudian hari kelima 1 Rabiul Awal meninggalkan wilayah Mekah, perjalanan menuju ke Yathrib. Hari ke-12 8 Rabiul Awal tiba di Quba dekat Madinah, didirikan Masjid Quba. Hari ke-16 12 Rabiul Awal bergerak ke Madinah, solat Jumaat di Bani Salim, kampung Bani Salim. Dan hari ke-26 iaitu 22 Rabiul Awal pindah dari Masjid Quba ke Madinatul Munawwarah. Yathrib masa itu pindah ke Madinah. Jadi ini adalah rentetan perjalanan Rasulullah SAW. Ada yang kata 8 hari, ada yang kata 12 hari. Jadi tak kisahlah beberapa hari pun. Jadi kita ambil pengajaran daripada hijrah ini. Kemudian bermulanya hijrah itu, Rasulullah SAW meminta Saidina Ali menggantikan tempat tidurnya dan menggunakan selimutnya, hadrami namanya, selimut hadrami berwarna hijau, tuan-tuan dan puan. Jadi Saidina Ali pun akur, dan kemudian pada malam itu juga 27 Safar 11 pemuda Samsing kaum Quraisy mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada masa itu jugalah diperintahkan untuk berhijrah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan Rasulullah supaya membaca ayat 9 surah Yasin ini untuk apa? Untuk mengaburi mata samsing-samsing Quraisy itu tadi yang mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ada dikatakan ahli sejarah mengatakan dia ambil pasir dan terus ditebarkannya. Ada yang kata dicampakkan ke atas kepala-kepala pemuda Quraisy tu, dan mereka pun tertidur terlena dan tak nampak Rasulullah SAW keluar daripada rumah dan menuju kepada rumah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ni apabila Rasulullah SAW pergi berjumpa dengan dia dan memberitahu bahawa dia
dia dapat Rasulullah SAW mendapat perintah untuk berhijrah, dan Abu Bakar bertanya, adakah aku sebagai temanmu ya Rasulullah? Rasulullah kata, ya. Abu Bakar pun menangis. Bukan menangis apa, menangis seronok sangat sebab telah terpilih. Kerana apa? Tinggal dia berdua je lagi yang tak berhijrah. Sayyidina Ali memang dia tinggal lama sikit lah sebab dia mengambil tempat Rasulullah. Jadi yang tak berhijrahnya Rasulullah dan Abu Bakar. Jadi bila Abu Bakar ini mendapat tahu bahawa mereka akan berhijrah, dia pun merancang apa? Merancang dia punya perjalanan, menyediakan bekalan, menyediakan kenderaan yang kuat. Jadi mereka pun ke mana? Allah Subhanahu Wa Taala telah mengilhamkan kepada Rasulullah bahawa jangan terus ke Madinah, jangan terus ke utara, tapi ke selatan dulu. Untuk apa? Untuk mengelirukan musuh. Sebab apa? Masa itu kafir Quraisy telah mengepung seluruh Madinah. Tidak boleh keluar. Tidak dibenarkan sesiapa keluar daripada Madinah, daripada Makkah. Jadi Rasulullah SAW mengambil, setelah diilhamkan, mengambil jalan ke Yaman, ke arah selatan, iaitu menuju Gua Sur ataupun Jabal Sur. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, Jabal Sur ni daripada Mekah lebih kurang 4 km. Dan di atasnya ada Gua Sur. Ni Gua Sur, tuan-tuan dan puan. Dan Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, tentang menceritakan tentang peristiwa di dalam Gua Sur ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thaniyatnain idhuma fil ghar. Sadaqallahul azim. Sedang ia salah seorang dari dua sahabat semasa mereka berlindung di dalam gua. Surah At-Taubah ayat 40. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, peristiwa itu telah dirakamkan di dalam Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 40. Sebab itu mereka bersembunyi di Gua Sur. Saya bawakan kepada tuan-tuan dan puan jarak daripada bawah kaki bukit hingga ke atas tu 460 meter. Sewaktu Rasulullah SAW berjalan, sebab bukit ini mempunyai batu-batu yang tajam, jadi melecit kaki Rasulullah SAW. Apa Sayyidina Abu Bakar buat? Dia pangku, bukan, dia dokongnya Rasulullah hinggalah ke atas atau masuk ke dalam gua tu kan. Baik. Ini adalah jalan yang telah dibuat. Jalan sekarang ni dia dah atur batu-batu memudahkan siapa yang nak mendakinya. Berapa lama nak daki tu? 2 jam. 2 jam naik, 2 jam turun. Kalau macam Ustaz Farid, dia laju sikit. Orang muda. Baik. Ini sewaktu saya menceritakan tentang gua atau kisah di Jabal Sur. Jadi apabila Abu Bakar telah pun sampai ke gua, jadi dia pun telah bersihkan gua, masuk ke dalam gua, diambilnya kain, dikoyaknya kain, dia sumbatnya lubang-lubang yang ada di dalam gua itu, kan. Jadi bila dah nampak bersih, dia pun menyuruh Rasulullah, mengajak Rasulullah masuk ke dalam gua. Kemudian Rasulullah disebabkan terlalu letih, tertidur di atas pangkuan Abu Bakar. Abu Bakar ni sebelah kakinya menutup lubang yang ada dalam tu. Takdir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Bakar ni disengat binatang bisa yang ada di dalam gua itu, kan. Dia sangat sakit. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, binatang berbisa di padang pasir ini adalah binatang yang orang kata deadly poisonous, yang boleh membunuh. Jadi Abu Bakar ni sangat sakit sampai berpeluh-peluh dia, dan menitis peluhnya ataupun air matanya, dan menitik atas muka Rasulullah. Rasulullah tanya, "Ngapa kamu menangis ke?" "Idak Rasulullah, idak," katanya. Jadi dia rasa tubuh Abu Bakar menggigil. Jadi dia pun ditawarkannya lah, ada yang kata diludahnya dekat tempat yang dikena sengat tu. Dengan takdir Allah SWT, dengan izin Allah SWT, sembuhlah. Jadi semasa di Jabal Sur itu, di Gua Sur itu, orang-orang ini, Abdullah bin Abu Bakar, dia ni membawa
menceritakan sewaktu siangnya dia berada di pasar-pasar, waktu malamnya dia tidur di sekitar bukit itu, kan. Bila dia naik atas, Amir bin Fuhairah ni adalah penggembala kambing Abu Bakar. Dia pun bila Abdullah bin Abu Bakar naik ke atas dan tidur di atas, melaporkan apakah yang dibincangkan oleh kafir Quraisy, maka Amir Fuhairah ni membawa kambing-kambing dia lalu ikut di mana Abdullah bin Abu Bakar jalan di lalu tu. Maksudnya hilanglah jejak Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar pun Allahumma salli ala Muhammad, Abu Bakar pun yang sebelum itu telah mengupah Abdullah bin Uraiqid, seorang musyrikin yang belum beriman tapi dia baik, dia ingin membantu, seorang juru pandu, Abdullah bin Uraiqid. Jadi pada bulan Rabiul Awal mereka memulakan hijrah ke Yathrib. Siapa yang berhijrah ni, yang pergi kumpulan pertama tu? 4 orang, 5 orang, 4 orang Rasulullah, Abu Bakar, Abdullah bin Uraiqid dan Amir Fuhairah. Jadi mereka memulakan hijrah ke Yathrib. Sampai di perjalanan, kan, lebih kurang di kampung Bani Mudlij, dipanggil kampung Bani Mudlij. Ketuanya bernama Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ni dah dengar dah kafir musyrikin telah mengeluarkan suatu tawaran yang cukup besar. Siapa yang dapat menangkap Rasulullah SAW, menangkap Muhammad, sama hidup ataupun mati, akan dianugerahkan dengan 100 ekor unta. 100 ekor unta merah yang bernilai lebih kurang kalau sekarang ni 600,000, sebab seekor unta 600,000, 6,000, kan. Jadi kalau 100, 600,000 lah, kan. Jadi Suraqah bin Malik ini bila dengar tu, dia ni dengan rasa tamaknya, dia pun ingin menjejak untuk mendapatkan 100 tawaran 100 ekor unta itu. Jadi Suraqah bin Malik ni memang seorang penjejak yang handal. Bila orang hilang aja, biasanya orang akan cari Suraqah bin Malik. Jadi apabila Suraqah bin Malik ini dia dapat menjejaki Rasulullah, maka bila dia nampak aja Rasulullah, kelibat Rasulullah, dia nak panah kudanya, kaki kudanya termasuk dalam bumi, terjerombab dia, tergulin dia. Lalu sampai 3 kali tergulin, dia kata ini bukan orang biasa. Dia minta bahawa dia dilepaskan, dan minta kepada Rasulullah supaya doakan dia. Maksudnya supaya dia elok. Kali pertama tu dia dah elok, Rasulullah dah doa dah, tapi dia naik balik kuda ni nak tangkap Rasulullah. Jadi dah sampai 3 kali, kan. Rasulullah kata, kamu kalau kamu lepaskan aku, ataupun kamu jangan bagi orang mengikuti ataupun cuba nak menangkap aku akan hadiahkan kepada kamu gelang Kisra, Raja Parsi. Gelang, ada yang kata gelang, ada yang kata mahkota, tak kiralah. Jadi Suraqah bin Malik pun minta, maksudnya perjanjian. Jadi Rasulullah berjanji. Jadi apabila Suraqah bin Malik patah balik mengikut jalan yang sama yang kafir Quraisy daripada Mekah nak kejar Rasulullah, Suraqah bin Malik kata apa? Aku yang macam ni yang terbaik ni pun katanya, aku tak jumpa Muhammad dah tak ada. Muhammad dah tak ada katanya. Jadi aku pun tak jumpa, apakah kau nak jumpa katanya. Jadi semuanya penjejak-penjejak kafir Quraisy tu pun balik saja. Jadi Rasulullah SAW akhirnya berjalan dan tiba di Quba pada hari Isnin 8 Rabiul Awal. Dia mendirikan Masjid Quba. Ada masa lagi ni? Ni pandangan di Masjid Quba lah, sebab tu saya bawa jemaah. Ini adalah Masjid Quba, masjid yang pertama didirikan dalam Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sesungguhnya
masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersolat di dalamnya. Surah Taubah ayat 108. Itu adalah Masjid Quba, masjid yang pertama didirikan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri yang mengangkat batu bata untuk meletakkan batu asas pembinaan Masjid Quba sehingga badannya berdebu. Sehingga badannya mulia itu berdebu. Jadi itulah masjid yang pertama didirikan dalam Islam, iaitu Masjid Quba. Ini Masjid Quba, pemandangan di waktu malam. Kemudian selepas itu, selepas beberapa hari, 4 hari di Quba, beliau pun bergerak untuk ke Madinah. Dan pada hari itu adalah hari Jumaat. Maka beliau solat di kampung Bani Salim. Solat Jumaat pertama didirikan di situ. Dan solat Jumaat pertama itu berjumlah 100 orang dan terus dijadikan masjid Jumaat. Dia tak jauh daripada Madinah, kan? Ini masjid Jumaat. Jadi apabila rombongan Rasulullah SAW, kita ringkaskan, rombongan Rasulullah SAW masuklah ke Madinah, kan? Orang-orang di Madinah ni menyambutnya dengan kegembiraan. Jadi orang sana kalau nyambut kegembiraan, dia mau bernasyid, dia mau bersyair. Jadi wujudlah ataupun muncullah kita dengar ni, tala'al badru alaina, tala'al badru alaina min thaniyatil wada', hinggalah akhir. Jadi mereka sangat gembira kerana kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila sampai ke Madinah, mereka berebut-rebut pasal apa? Berebut-rebut untuk apa? Untuk menyambut Rasulullah dan suruh singgah rumah dema. Suruh singgah rumah Rasulullah, rumah dema. Jadi Rasulullah kata, biarkan unta ni yang menentu. Maknanya di mana unta itu berhenti, di situlah Rasulullah akan maksudnya berhentilah ataupun menetap di situ. Jadi unta Rasulullah SAW berhenti dekat dengan rumah Abu Musa Asy'ari. Jadi unta itu berhenti betul-betul sekarang ni di tapak Masjid Nabawi. Maksudnya kalau muslimin-muslimat pergi ke Mekah, dekat dengan pintu Baqi' itu, dekat pintu Baqi' itu adalah rumah Abu Musa Asy'ari. Dia dekat dengan pintu Baqi' itu. Jadi unta itu berhenti betul-betul di tapak Masjid Nabawi. Jadi itulah selamatnya hijrah Nabi SAW. Dan pengajaran-pengajaran hijrah apa semua telah diceritakan oleh Ustaz Rahmat hari itu, kan. Jadi saya tak payahlah ulang lagi. Cuma nak elan sikitnya gambar sewaktu saya bawa jemaah di Madinah ni dalam Masjid Nabawi. Jadi muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, saya rasa setakat itulah, sekadar itu untuk dapat dikongsikan dalam masa yang terhad ini, kan. Saya dah prepare adalah lebih kurang, kan, tapi bila keadaan yang tidak mengizinkan dalam penceritaan yang tersasul-sasul, saya minta maaf. Dan itu sajalah yang dapat saya kongsi untuk mengimbau kembali hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tangguhkan majlis kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.